Okey, rajah 3 menunjukkan keratan rentas sebuah rumah. So, kita ada keratan rentas sebuah rumah diberi panjang dinding 3 meter melebihi 2 kali lebar. Okey, main point dia dekat sini pelajar. Okey. Ramai anak murid cikgu yang salah sebab dia tak baca dekat sini 2 kali lebar. Maksudnya lebar dia X. Kat sini mesti 2X lah. Kalau dikata 3 meter maksudnya 2X tambah dengan 3. So settle dekat sini. Okey, yang ni yang paling penting sekali pelajar kena mahir. Okey, luas kawasan Blorek 154 meter kuasa 2. Okey, hitung panjang dalam meter dinding itu. So, kita nak cari panjang lah. Okey, kita nak cari panjang dekat sini. Okey, first kali dia dah bagi pada kita luas kawasan Blorek tu 154. Maksudnya luas dinding ni tolak dengan luas pintu. Paling ringkas lah. Luas dinding tolak dengan luas pintu. Okey, so kita dapat 154. Okey, first kali kita cari luas dinding yang besar dulu So, kita cari yang besar dulu. Okey, X darab dengan 2X tambah 3. Ni dinding yang besar. Dinding. So, kita selesaikan kat sini lah, mudah. Okey, X darab dengan 2X. 2X kuasa 2. X darab dengan 3. So, tambah dengan 3X. Okey, seterusnya kita cari pintu. Okey, so pintu dia dah bagi. X tolak 4, X tolak 2. X tolak 4, X tolak 2. So, kita selesaikan dia. X darab X, X kuasa 2. X darab negatif 2, negatif 2X. Negatif 4 darab X. Negatif 4X, negatif 4 darab negatif 2, positif 8. So, dekat sini kita akan dapat X kuasa 2 tolak 6X tambah dengan 8. So, pintu settle. Maksudnya dinding tolak pintu tadi kita dah tahu. Dinding tolak pintu 154. Okey, cikgu buat lagi semula Maksudnya dinding 2X kuasa 2 tambah dengan 3X tolak dengan luas pintu. X kuasa 2 tolak 6X tambah 8 sama dengan 154. Yang ni pelajar kena buat bracket. Sebab nanti bila kita buang bracket nanti dia akan jadi negatif-negatif, dia akan jadi positif. So dekat sini 2X kuasa 2 tambah 3X. So negatif X ni sebenarnya 1 lah. Tapi kita tak tulis. So negatif X kuasa 2 negatif-negatif dia akan jadi positif 6X. Negatif positif dia akan jadi negatif 8. Okey, sama dengan 154. So cikgu tak nak ringkas lagi So dekat sini selesaikan 2X kuasa 2 tolak X kuasa 2. So akan tinggal X kuasa 2 tambah dengan 3X tambah dengan 6X 9X. So tolak 8 tolak 154. Yang ni bawa pergi sini sama dengan kosong. Jadikan dia bentuk am dulu So dekat sini kita settlekan X kuasa 2 tambah 9X. So tolak dengan 154 tolak dengan 8 162 sama dengan kosong. So dekat sini biasanya dekat sini baru pelajar dapat markah ni. Bentuk am. Ni bentuk am sama dengan kosong. Lepas tu kita buatlah dua bracket. Buat dua bracket siap-siap. Sama dengan kosong. Kita tekan calculator. Okay. So mod equation. So dekat sini ada satu unknown. So anak panah sebelah jumpa degree. So 2. So X yang pertama ialah 1. X yang ke B ni 9. C dia negatif 162. So kita akan dapat X dia 9. So kat sini X tolak 9 lah. Kat sini positif. Dalam bracket mesti negatif. So lagi satu X negatif 19.
negatif 18. So dekat sini X tambah 18. So jawapan dia X ni 9 lah. Yang ni kita abaikan. Okey, so bila dapat X 9, bolehlah kita cari panjang. Soalan dia nak panjang. So macam mana nak cari panjang? Masukkan 2X tambah 3. So cikgu buat dekat sebelah. So 2X tambah dengan 3. So kita dapat panjang lah, panjang dia. So 2X tu 9 tambah dengan 3 sama dengan P panjang. So 18 tambah dengan 3. So 20. 21 ialah P. Okey, settle. So dapat jawapan panjang ni 1 markah. Panjang dia ni 1 markah. So bila buat dalam bentuk am tadi, 2 bracket, kita jumpa X sama dengan 9 ni 1 markah. So 3 markah dekat sini. Kita tengok markah dia 4. Okey, dan satu lagi, dia akan datang daripada mana-mana saja persamaan. Okey, ataupun dia datang daripada kaedah nak cari P ni. Ganti kat sini. Okey, dekat sini cikgu bagi markah dia bila cikgu jumpa 2 bracket dekat sini, cikgu bagi 1 markah. So 4 markah lah. Okey, so rasanya itu saja daripada cikgu sampai soalan nombor 3. Kita sambung soalan yang ketiga. Fungsi kuadratik. So dia bagi satu fungsi kuadratik pada kita, 4x tolak mx square plus 8 tolak 3m. Mempunyai dua punca nyata yang berbeza. Okey, salah satu punca ialah 1. Okey, dekat sini pelajar kena faham apa maksud dua punca nyata. Okey, cikgu bagi satu contoh. Okey, katalah ada satu soalan macam ni. Okey, first kali dapat soalan dalam bentuk A macam ni, kita akan buat 2 bracket. Okey, 2 bracket sama dengan kosong. So kita just tekan calculator je lah. Mod equation. So anak panah sebelah degree. So 2. So A dia ialah 3. B dia ialah negatif 5. Okey, C dia ialah negatif 2. So kita akan dapat X2. Okey, dan lagi satu pecahan lah. Negatif 1/3. So dekat sini kita dapat X sama dengan 2. Kat sini dapat X sama dengan negatif 1/3. So kalau dekat sini sama dengan 2 dalam bracket, tolak 2 lah. Okey, kalau kat sini ada pecahan 3 ni bawa pergi depan. So 3X. Kalau kat sini negatif, dalam bracket tambah 1. Okey, 2 ni 2 ni, X sama dengan 2 dengan ni ialah punca nyata tu. Okey, maksudnya untuk soalan macam ni, dia dah bagi dah pada kita X sama dengan 1. Dia dah bagi dah. X sama dengan 1. So, kita kena cari X lagi 1. Biasanya macam tu lah. Okey, so kita tengok soalan. Okey, cari nilai bagi M. So, macam mana kita nak cari nilai bagi M? Kita masukkanlah X ni 1 dekat sini. So, cikgu tulis balik dekat bawah. Mana soalan dia? 4X tolak MX kuasa 2. 4X tolak MX kuasa 2 tambah 8 tolak 3M. Tambah 8 tolak dengan 3M. So, dekat sini kita jadikan dia sama dengan kosong lah. Okey, soalan yang pertama ni dia nak M. So, bila dia nak M, kita kena masukkan X yang kita ada tu 1 lah. So, 4 darab dengan 1 tolak dengan M. 1 kuasa 2 tambah dengan 8 tolak dengan 3M. Okey, sama dengan kosong. So, dekat sini kita settlekan dia. 4 darab 1, 4 lah. 4 bawa pergi sebelah. So, negatif 4. Okey. Negatif 4, so 8 bawa pergi sebelah, negatif 8. So yang kita tinggal negatif M. Okey, tolak dengan 3M. So yang kita tinggal kat sini. So negatif M tolak 3M. Jauh sangat ni. Okey, tolak 4 tolak dengan
8 tadi. So, negatif 4M sama dengan negatif 12. So, yang ni kalau negatif-negatif kita buanglah. So, M sama dengan 12 bahagi dengan 4. So, kita dapat 3. Okey, settle untuk nilai M. So, nilai M ni biasanya kalau kita buat dia dalam bentuk arm, kita masukkan nilai dia 1 markah dan jawapan dia 1 markah lah. Okey, seterusnya kita nak cari satu lagi punca yang kita ada X sama dengan 1. Okey, kita nak cari lagi satu daripada persamaan yang diberilah. Tapi sekarang ni M tu dia dah bagi 3. So, M tu dah bagi 3, kita masukkan balik. Okey, so 4. Okey, 4X tolak dengan 3. X kuasa 2 tambah dengan 8 tolak dengan 3. So, M tu ialah 3. Sama dengan 0. So, dekat sini kita selesaikan dia. So, negatif 3X kuasa 2. So, tambah dengan 8 tolak dengan 9. Okey. So, yang ni 4X ni kita salin balik lah. Okey, sama dengan 0. Dekat sini kita selesaikan dia dan kita susun. Kita susun dia, jadikan dia positif untuk kita tekan kalkulator mudah. So, kita settlekan 8 tolak 9 negatif 1. Maksudnya kita ada 4X tolak 3X kuasa 2 tolak 1 sama dengan 0. Jadi, kita susun balik. Kita bawa yang ni semua ke sebelah lah. Biar dia jadi positif. Okey, so yang kita dapat, maksudnya kalau 3X bawa ke sebelah tu, so 3X kuasa 2. So, positif 4 bawa ke sebelah. So, tambah dengan 4X. So, negatif 1 bawa ke sebelah. So, tambah 1. Okey, kat sini negatif. Okey, sama dengan 0. Dia nak mudah macam ni. Tapi sebenarnya pelajar boleh susun je dekat sini tu. Okey, seterusnya kita buat 2 bracket siap-siap. Buat 2 bracket sama dengan 0. Tapi kalau sama dengan 0 depan, kalau pelajar tak biasa 0 depan, buat 0 belakang. Sama je. Okey, so dekat sini kita tekan calculator lah. Okey, mod equation. So, tekan degree. A dia 3. B dia negatif 4. C dia ialah 1. So, kita akan dapat X1, X 0.33. Tapi kita tak nak point. Kalau untuk kuadratik, kita nak pecahan. So, kita dapat X sama dengan 1 dalam bracket X tolak 1. Lagi satu, kita dapat X sama dengan 1/3. 1/3 tadi ya. Okey. So, kalau dalam bracket 3 ni bawa ke depan lah. So, 3X tolak 1. Okey. Jadi, tadi kita dah dapat. Yang ni dah ada. Yang ni memang dah ada. Ni dah ada. Dah ada. Okey. So, kita cari lagi satu. Ni ialah jawapan dia lah. Okey. X sama dengan 1/3. Satu lagi nilai punca. So, ni ialah nilai dia. Okey, so kita tengok 3 markah. So, 3 markah datang daripada mana? Seperti biasalah kalau persamaan kuadratik ni dalam bentuk arm ni 1 markah. Okey, ada 2 bracket 1 markah dan jawapan akhir dia 1 markah. Okey, settle untuk soalan yang ke-6. Rajah 7 di bawah menunjukkan sebuah kebun berbentuk segi 4 selari. Okey, JKLM. Okey. Elvina merancang untuk membina pagar di sekeliling kebun. So, dia nak bina pagar keliling kebun. Okey, diberi luas kebun Elvina ialah 40. So, luas keseluruhan ni 40. Okey, hitung panjang pagar LM. Okey, dalam meter. So, dia nak panjang pagar LM dekat sini lah. Okey, first kali kita tahu formula luas lah. Kalau segi 4 selari ni mudah. Okey, panjang ni darab dengan tinggi dia. So, kita selesaikan. So, X tambah 4
darab dengan 2X tolak 3. So, sama dengan luas dia 40. So, yang ni kita kembang seperti biasalah. So, X darab dengan 2X. So, 2X kuasa 2. X darab dengan 3. So, tolak 3X. 4 darab dengan 2. So, kita tambah dengan 8X. 4 darab dengan negatif 3. So, kita dapat negatif 12. Okey, sama dengan 40. So, dekat sini kita selesaikan dia. So, kita dapat 2X kuasa 2. Tolak 3X tambah 8. So, kita dapat tambah 5X. Okey. So, 40 bawa pergi sebelah jadi negatif. So, tolak dengan 52 sama dengan 0. So, dekat sini pelajar hanya perlu tekan kalkulator lah. Okey. So, jawab di ruang jawapan. Cuma cikgu explain dekat sebelah gambar senang. Okey. Okey, tekan kalkulator. Mode. Equation. So, kita tekan anak panah sebelah lah. Okey, 2. So, A dia ialah 2. B dia ialah 5. C dia ialah negatif 52. Negatif 52. So, kita akan dapat X4. X negatif 6.5. So, kat sini X sama dengan 4. Dalam bracket X tolak 4 lah. Okey. So, kalau lagi 1, kita dapat perpuluhan kita tak nak. Kita nak jawapan dia mesti dalam pecahan lah. Maksudnya kita dapat X negatif 13/2. X negatif 13/2. So, 2 bawa pergi depan. So, 2X. So, dekat sini negatif. Terjadi positif lah. Okey. So, macam ni. Okey. Untuk kita selesaikan dia. Okey. Seterusnya, kita tengok soalan dia. Dia nak panjang LM. So, kita dapat X 4. Jadi, 4 tambah 4 lah. So, cikgu tulis kat sebelah. LM sama dengan 4 tambah 4. So, dapat 8. Okey. So, untuk dapat markah soalan ni pertama sekali dia mesti dalam bentuk am dululah. Satu markah. So, ada 2 bracket dekat sini. Okey, 1 markah. Dan jawapan akhir 1 dan 1. Okey, 1 lagi dia bagi dekat sini lah. Kita mencari panjang LM. Okey, so itu saja untuk part yang kedua. So, boleh like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Soalan 9. Diberi salah satu daripada punca persamaan kuadratik. So, punca persamaan kuadratik ialah 2. Okey. Hitung nilai P. Okey, soalan dia ni sama macam soalan MRSM sebenarnya soalan ni. Okey, so punca persamaan kuadratik ni maksudnya daripada persamaan ni dia dah bagi kepada kita 2. So, kena cari lagi 1 lah. Okey, so macam mana kita nak selesaikan soalan ni? So, cikgu salin balik. So, P X kuasa 2 tolak dengan X sama dengan 2P tambah dengan 2. Okey, so yang ni kita selesaikan dia lah. Kita selesaikan dia. So, PX kuasa 2 yang ni jadikan dia sama dengan 0 dulu. Paling mudah. Ataupun kita masukkan nilai X dia 2. Senang. Kita masukkan. Sebab dia dah bagi pada kita. X tu ialah 2. Okey, so kita masukkan P, so 2 kuasa 2 lah. 2 kuasa 2, 4 lah. Tolak 2. Sama dengan 2. P ni ialah, P ni kita nak cari. So, 2P tambah 2. So, dekat sini P sama dengan 4 tolak 2 dapat 2. So, P ni 4P. So, cikgu tulis macam ni. Okey, 4P tolak 2 sama dengan 2P tambah dengan 2. So, 2P bawa pergi sebelah. So, 4P tolak 2P sama dengan 2. So, negatif 2 bawa pergi sebelah tambah 2. So, kita dapat 2P sama dengan 4. Okey, jadi P sama dengan 4 bagi dengan 2. So, dapat 2. Kenapa 1 pula? P
4 bahagi 2, so dapat 2. So settle untuk soalan A. P dia ni 2. Okey, seterusnya 2 ni kita masuk dalam nilai yang kita ada ni. Okey, untuk jawab soalan B. So cikgu nak jawab soalan B. Okey, kita nak cari punca persamaan. Maksudnya P tu kita dapat 2. So 2 X kuasa 2 tolak dengan X sama dengan 2. P dia ni ialah 2. So 2. Okey, tambah 2. So dekat sini kita selesaikan dia lah. So 2X kuasa 2 tolak X sama dengan 4 tambah 2. So dapat 6. Okey, 2X kuasa 2 tolak X tolak 6 sama dengan 0. So untuk soalan ni kita boleh tekan kalkulator je. Jadikan dia sama dengan 0. So X yang pertama tadi kita dah dapat. Dia dah bagi dah pada kita 2. So automatik pelajar akan dapat X sama dengan 2. So kalau kat sini positif, kat sini negatif lah. Okey, lagi satu kita kena cari. Kita tekan kalkulator. Okey, so mod equation. So kita tekan anak panah sebelah. So 2. So A dia ialah 2. B dia ialah negatif 1. C dia ialah negatif 6. Okey. So kita dapat jawapan dia 2. Yang tadi itulah 2. So lagi satu negatif 1.5. So 1.5 tak boleh, mesti dalam bentuk pecahan. So kita akan dapat X negatif 3/2. X sama dengan negatif 3/2. So untuk masuk bracket 2 buat pergi depan. So 2X. So negatif jadi positif lah. So jawapan dia ialah X sama dengan negatif 3/2. Sebab dia nak lagi satu punca. Cari punca bagi persamaan. So ni punca dia lah 2 dan negatif 3/2. Okey, soalan ni sama sebiji soalan MRSM. Rajah 3 menunjukkan 2 bidang tanah berbentuk segi 4 tepat dan segitiga. Ni segi 4 tepat. Okey, dan yang ni ialah segitiga bersudut tegak. Okey, jika luas kedua-dua bidang tanah adalah sama. So luas segi 4 dan luas segitiga ni sama. Okey, berikan jawapan dalam bentuk piawai. Dia nak jawapan dalam bentuk piawai. Okey, mudah Maksudnya kena cari dululah luas segi 4. Okey, luas segi 4 panjang darab dengan lebar. So kita cari dulu luas segi 4, kita just tekan kalkulator sajalah. Okey. So pelajar kena tulislah. Pelajar kena tulis Sekejap, cikgu tulis. Okey, luas sama dengan 5.4 darab 10 kuasa 6. Okey. So darab dengan 4 darab 10 kuasa 4. So kita darab. Okey, 5.4. Okey, darab dengan 10 kuasa 6. Okey, darab dengan. So better buat bracket lah. Sekejap. Kita reset balik. Okey. So 5.4 darab dengan 10 kuasa 6. Okey, kita darabkan dengan 4 darab dengan 10 kuasa 4. So kita dapat 216 darab 10 kuasa 11. 2.16 darab 10 kuasa 11. Okey, ni luas segi 4 lah. Okey, sama dengan luas segitiga. So soalan dia nak cari nilai X. Okey, so luas segitiga kita tahu 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. So tinggi sama dengan jawapan yang kita ada tu lah. Okey, so kita masukkan nilai dia. 1, cikgu kira kat sini, 1/2 darab dengan tapak dia ialah X. Okey, darab dengan X darab dengan
tinggi dia 5 darab 10 kuasa 5. 5 darab 10 kuasa 5 sama dengan 2.16 darab 10 kuasa 11. Okey, so paling mudah sekali kita kira siap-siap. 5 darab 10 kuasa 5 darab dengan X 5. So, cikgu tulis balik. Kita pulang pada pelajar. Sama ada 2 nak hantar terus pun boleh. Ataupun kita bahagi siap-siap pun boleh. So, 5 darab dengan 10 kuasa 5. Okey. Bahagi dengan 2. So, kita dapat jawapan dia 250,000 X. 250,000 X sama dengan 2.16 darab 10 kuasa 11. So, X sama dengan 0.16 darab 10 kuasa 11 bahagi dengan 250,000. Okey, kita just tekan kalkulator sajalah. Okey, so 2.16 okey, darab dengan 10 kuasa 11. Okey, bahagi dengan jawapan kita tadi. So, kita dapat 864,000. Okey, kalau dia nak jawapan dalam bentuk piawai, kita just tekan engineering. So, bila kita tekan engineering, kita dapat 864 darab dengan 10 kuasa 3. 10 kuasa 3. So, alih titik lah. 1, 2. So, tambah dengan 2. So, kita dapat 8.64 darab 10 kuasa 5. Okey, settle untuk soalan yang ketiga. Okey, cikgu nak bagi markah. So, 3 markah. Okey, 1 markah dekat sini. Okey, dan operasi dia 1 markah. Jawapan akhir dia 1 markah. Okey, settle soalan yang ketiga. Kita pergi